kita sekarang ni kita berada di penghujung. Bukan penghujung, baru lepas separuh dan masuk kepada fasa yang akhir yang disebut oleh Nabi SAW sebagai fasa Maghfirah, Itqun minan nar. Yang akhir itu Itqun minan nar, 1/3 yang terakhir yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi pada penghujung, nak masuk kepada fasal yang terakhir ini, dia selalu macam orang berlupa lah tuan-tuan. Orang lupa lari. Kalau berlari pecut, yang pecut akan terus mengecut, yang dah pancit akan tergolek. Jadi kita kena melihat balik, fasa 1 dah habis, fasa 2 dah habis, Alhamdulillah. Tinggal masuk fasa 3. Ini fasa yang paling kritikal, tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Kritikal tak kritikal lah tuan-tuan. Orang sibuk, sepatutnya sibuk nak menamatkan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, tapi kita gaduh tuan-tuan bila nak raya. Kita gaduh bila nak raya. Masya Allah. Dah banyak kali dah, banyak tempat saya pergi tuan-tuan. Urusan nak melihat raya tak raya ni bukan kerja kita. Ada ahlinya. Yang tak sepatutnya kita masuk campur dalam perkara yang kita tak tahu. Seolah-olah kita pun tuan-tuan tak sabar nak meninggalkan Ramadan. Seolah-olah kita dah tak sabar nak meninggalkan Ramadan. Soalan di mana-mana orang jumpa saya, Ustaz bila nak raya? Raya nantilah, 1 Syawal lah raya. Kenapa 1 Syawal Ustaz? 1 Syawal tu bila? Jumaat ke Sabtu ke? Jumaat ke Sabtu ke? Biarkanlah dia tuan-tuan di tangan orang-orang yang diberikan tanggungjawab oleh Allah. Yang diberikan tanggungjawab oleh pemerintah untuk menguruskan. Itu bukan bidang kuasa kita, dan bukan kita ada kepakaran, bukan kita ada kemahiran, dan tak perlulah kita masuk campur. Kita sedih nak meninggalkan Ramadan. Betul tuan-tuan, ni orang nak sampai Ramadan ni, bulan Syaban, bulan Rajab lagi dah berdoa. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Waballighna Ramadan tu, bulan Rajab. Elok-elok dah beramal ibadat, tak sabar nak menghabiskan. Bila nak habis Ramadan ni, bila nak raya. Ini yang saya sebut tuan-tuan, dalam masyarakat kita, bila sampai di pertengahan dan hujung Ramadan, keadaannya semakin kritikal. Kritikal tak kritikal lah tuan-tuan. Tengoklah Masjid Surau tuan-tuan. Kalau dulu kalau dulu Pak Imam tengok ke belakang, penuh orang sampai ke belakang. Kalau Pak Imam tu tengok Masjid Surau penuh sampai ke belakang. Sekarang Pak Imam kalau tengok ke belakang, kosong sampai ke belakang. Balik. Orang kata tahu. Sepatutnya di penghujung Ramadan ini, manusia mencari apa-apa yang dia tak dapat cari dalam bulan yang lain. Sebab tu saya pernah jumpa orang tuan-tuan, akhir Ramadan dia dah cuti. Saya ingat dia balik kampung. Tak, saya nak iktikaf di masjid, besok saya tak perlu pergi pejabat. Masya Allah. Tengok golongan yang sanggup ambil cuti bukan nak balik kampung. Sekarang orang gaduh nak balik kampung. Jalan jam lah, itulah. Nak balik kampung. Ini silakan dah, bukan menjadi kesalahan nak balik kampung. Tetapi dalam kita sibuk nak balik kampung, kita sibuk buat persiapan nak raya dan sebagainya, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi yang paling utama sekali, kita berada di penghujung Ramadan, yang mana Allah Ta'ala nak melihat usaha kita yang terakhir ni. Usaha kita yang terakhir pada 10 yang akhir Ramadan ni, apa jadi dengan kita. Itu yang saya sebut tadi. Kalau orang berlari pecut, yang pecut akan terus mengecut, yang tertinggal akan terus berlari. Yang dah pancit, tak apalah, setakat ni pun jadi dah. Tuan-tuan, orang lain dah 2-3 dah
khatam Al-Quran, dah ulang balik, yang dia masih terkiar-kiar lagi. Tak apalah, masalah tak apalah ni jadi masalah. Lalu dia tak ada semangat. Betul tuan-tuan, kenapa orang kita ada tak ada? Kalau bila nak sebut ibadat, semangatnya banyak yang luntur. Tapi kalau semangat nak sambut raya, semangat tuan-tuan. Betul. Dah terang benderang dah, laman rumah pasang pelita. Ya Allah. Bukan sini lah tuan-tuan, paling lah orang bilang. Dah terang lah jalan. Yelah, kalau dulu kampung memang tak ada lampu jalan tuan-tuan kan ya. Memanglah kena pasang pelita. Senang orang nak jalan malam. Tak apalah tuan-tuan. Kenapa kita bersungguh dalam bab nak menyambut hari raya, tapi kita tak bersungguh-sungguh dalam bab kita nak beramal ibadat kepada Allah. Yang tu menjadi persoalan. Yang tu yang menjadi persoalan kepada kita. Jadi kita kena tanya diri kita tuan-tuan, semangat aku dengan Ramadan ni setakat mana? Setakat mana semangat aku dengan Ramadan nak menghabiskan 10 ni, 10 yang akhir ni yang paling kritikal. Waktu orang sibuk buat persiapan raya, waktu orang sibuk nak balik kampung, waktu orang sibuk segala macam sibuk tuan-tuan ya. Lalu bagaimana kita dengan amal ibadat kita yang sememangnya dituntut untuk kita mempergiatkan amal ibadat 10 akhir Ramadan ya, untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Yang tu ya, di persoalan Lailatul Qadar ni kita jumpa secara jelas ke tak jumpa ke macam ni kita tahu malam tu Lailatul Qadar ataupun tidak, tapi kalau kita dapat beramal ibadat insya-Allah dapat pahala ibadah 1000 bulan. Itu yang kita nak cari. Jadi ada beberapa tips yang orang bagi untuk mencari Lailatul Qadar ini. Pertamanya bermula dengan Maghrib lagi. Maghrib lagi kan malam bermula dengan Maghrib tuan-tuan ya. Maghrib tu sungguh-sungguh jangan tinggal jamaah Maghrib ya. Isyak jangan tinggal, Tarawih jangan tinggal. Sebab tu kadang-kadang ada orang terbalik tuan-tuan ya. Setengah tempat tu awal Ramadan ya, dia buat 8, akhir Ramadan dia buat 20. Ada yang terbalik, awal Ramadan buat 20, akhir Ramadan buat 8. Yang lagi pelik, awal Ramadan 8, akhir Ramadan tutup terus. Balik kampung Tarawih pun tak ada. Macam-macam. Okey. Dan kemudian tuan-tuan tidur awal sikit untuk kita dapat bangun. Kecuali kita yang memang terus tak tidur malam tuan-tuan. Allahu Akbar. Terus tak tidur malam. Itu memang cantik tuan-tuan ya. Tak tidur malam beramal ibadat. Yang dia tak tidur malam tuan-tuan ya, tengok bola. Pun ada juga tak tidur malam tuan-tuan, tengok bola. Ya salam. Dan Liga Perdana itu, Liga Perdana ni, yang Malaysia ada, yang luar negara ada. Tak salah nak tengok bola, tapi tengoklah tuan-tuan ya. Tapi apakah keutamaannya? Jadi itu yang selalu kita salah fokus ni tuan-tuan. Keutamaannya apa di akhir Ramadan? Mempergiatkan amal ibadat dan mempertekadkan amal kita terutamanya pada waktu malam. Ya, tidur awal sikit, bangun awal. Bangun awal 2/3 malam. 2/3 dia pukul 2 di bawah. Pukul 2, pukul 3 pukul 2, pukul 3 tu waktu orang tengah sedap tidur tuan-tuan. Waktu itulah kita diuji tak banyak tuan-tuan, kita nak cari 10 malam 10 malam tu pun kita kira malam ganjil, malam genap, malam ganjil, malam genap. Ada yang kata kira malam ganjil kalau dikira daripada 1 Ramadan. Ada yang kira malam ganjil tu bermula dengan 10 yang akhir.
Tu macam-macam cara kira dia. Yang paling penting 10 yang akhir ni jangan tinggal. Okay. Bangun awal, tidur awal untuk kita bangun awal. Kalau kita tak dapat nak terus solat tuan-tuan, kita mengaji dulu. Bab mengaji ni satu pasal. Walaupun kita dah khatam tuan-tuan, baca terus. Tak payah tunggu nanti. Ini ada baki 10 hari ni, kalau mengaji bila nak khatam. Itu mentaliti orang kita tuan-tuan. Bila mengaji, bila nak khatam. Bila mengaji, nak khatam. Betul tuan-tuan. Sebab orang kita ni dia kan khatam kan seronok tu kan. Kalau segala macam tu ni lah, makanan ni lah, pulut lah, telur lah. Tuan-tuan, orang lain mengaji tuan-tuan, dia tak ada khatam-khatam terus saja. Yang kita baru sekali khatam tu, dia punya kicau sekampung. Bukan sini lah tuan-tuan, janganlah marah lah. Baru sekali khatam orang tu tuan-tuan, Ramadan ni entah berapa kali khatam. Kita mengaji dulu, warm up dulu dengan mengaji. Kemudian barulah kita solat. Barulah kita solat. Samping solat, perbanyakkan doa. Malam kalau boleh iktikaf, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid lah tuan-tuan. Iktikaf baik kepada orang perempuan yang tak boleh solat, banyakkan doa, banyakkan zikir. Boleh doa, boleh zikir kepada orang perempuan. Kepada orang perempuan boleh doa, boleh zikir. Yang lelaki solat. Yang lelaki tak ada cuti, yang perempuan ada cuti. Jadi kemudian sahur. Dan hujung waktu sahur jangan lupa doa dan banyak beristighfar. Banyak doa, banyak istighfar. Malam tu kita tahu Lailatul Qadar ataupun tidak, tak perlu. Tapi kalau kita laksanakan 10 yang akhir tu, insya-Allah dalam satu malam adalah Lailatul Qadar. Dia kata air beku, dia tengok air sampai ke pagi tak beku-beku. Ada yang tengok katanya bila malam Lailatul Qadar pokok sujud. Dulu waktu saya sekolah lagi gila tuan-tuan. Tidur kat tengah padang court badminton. Tidur dekat tengah court badminton nak tengok Lailatul Qadar. Punyalah bingung. Tak ada pula ustaz yang tegur, apa ke benda yang kau buat. Waktu budak sekolah tuan-tuan, dia tak tahu macam mana rupa gaya Lailatul Qadar. Tapi saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang sendiri dia berjumpa. Tak tahulah tuan-tuan. Dia tengok yang cerita dengan saya ni tuan-tuan. Bila dia bangun tengah malam nak solat, dia buka tingkap tengok luar. Dia tengok pokok mangga dia tumbang. Pokok mangga tumbang. Tumbang lah. Besok dia kata ni kena telefon bandaraya lah, itulah tumbang menghalang jalan kan. Dan habis solat subuh, dia nak keluar tengok pokok tu dah tegak balik. Tadi dia yakin bahawa pokok ni dah tumbang, tapi bila dia keluar subuh tu, pokok dia tegak balik. Apakah ini Lailatul Qadar? Macam-macam lah tuan-tuan. Saya jumpa orang yang cerita dengan saya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Tuan-tuan, kipas dia kat rumah berayun-ayun. Tak ada gempa, tapi kipas dia berayun-ayun. Bukan pusing, tak tahu bayun. Lampu ni saya jumpa seorang lagi, almarhum. Yang saya cerita ni dah 2-3 orang dah almarhum. Ada seorang yang masih hidup, yang dia tengok pokok dia tumbang tu masih hidup. Yang lampu berayun-ayun tu almarhum lah. Yang seorang lagi ni pun dah almarhum. Ini tiang rumah kan, rumah kampung kan, tiang kayu. Tu tiang dia tu bunyi dia hentak orang.
Lepas tu dia turun. Siapa yang ketuk tiang rumah aku? Tapi dia ni memang ahli tahajud lah tuan-tuan, ahli zikir. Orang warak tuan-tuan. Arwah kan, baru saja beberapa bulan lepas, Masya Allah. Lepas tu dia tengok, betul lah aku berada di penghujung bulan, hujung Ramadan. Apakah ini malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Itu cerita yang diceritakan sendiri oleh yang jumpa peristiwa itu, cerita sendiri. Wallahu a'lam. Tapi janganlah kita bila nak tunggu Lailatul Qadar ni tunggu keajaiban. Bila air nak beku, tuan-tuan pergi betul sejuk, tengok belah atas, confirm beku. Ni buka putih sejuk yang belah atas, tuan-tuan. Tu air beku semua, tuan-tuan. Tak perlu kita tunggu keajaiban, nampak ke, perasan ke, betul, tuan-tuan. Tiba-tiba terdengar kucing kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Aku pening ke, kucing aku pening. Tak payah, tuan-tuan. Tak perlu tunggu keajaiban, tak perlu tunggu apa. Yang penting 10 yang akhir ni proceed kita terus dengan amal ibadat, InsyaAllah. Jumpa tak jumpa, itu persoalan lain. Yang penting 10 yang akhir itu pertingkatkan sikit amal kita. Pertingkatkan sikit amal kita, dengan segala macam amal. Bermula malam, orang suruh sedekah. Kata guru saya, kau sedekah RM1 malam tu, tiap masuk maghrib dia kau sedekah RM1. Kena malam tu malam Lailatul Qadar, seperti kau bersedekah selama 1000 bulan. Sedekah, tahajud, zikir, baca Quran. Tu maksudnya. Biarpun kita ada RM1, RM2 masuk, mudah-mudahan malam ni Lailatul Qadar samalah macam dia bersedekah 1000 bulan. Allah Rabbi, 83 tahun, tuan-tuan. Yang tu, biarpun amal sedikit, amal sedikit, tapi kita berterusan, insyaAllah. Jadi kekalkan, tuan-tuan. Saya nak buat tuan-tuan ni, kita sama-sama ujung Ramadan ni fokus kita amal ibadat. Tapi masalah orang kita ni, bila hujung Ramadan ni fokusnya lari raya. Raya macam tu lah, tuan-tuan. Dah berapa puluh tahun kita sambut raya, tuan-tuan. Dah berapa puluh tahun, tuan-tuan lagi kan. Yang 80 tahun, 60 tahun sambut raya. Apa arti raya sebenarnya? Raya hari tu je lah, kita bersyukur kepada Allah. Raya kedua, puasa. Gila Ustaz, orang tengah makan lemang raya kedua, Ustaz suruh puasa. Betul. Yang saya ingat yang puasa raya kedua ni nenek saya, tuan-tuan. Saya puasa tu tak tahu kenapa orang tua ni bila raya kedua dia dah puasa balik. Masa tu belum apa-apa nak sekolah kan, belum belajar lagi. Patut dah disunatkan berpuasa. Puasa Syawal tu raya kedua. Nanti seminggu lepas tu dia buat ketupat lagi, baru raya. Lepas tu saya fikir, berapa kali raya? Contohnya, yalah, dia raya kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup seminggu dia raya. Tu betul raya, sebab dia dah habis dah puasa 6. Masya Allah, macam tu rupanya. Tuan-tuan, kita mana tahu kenapa orang ni, orang raya dia puasa. Lepas tu baru saya faham, itulah dia sunat Nabi-Nya. Nabi suruh berpuasa pada hari raya kedua. Macam tahun ni, tuan-tuan, boleh puasa raya kedua kan? Boleh je kan, tuan-tuan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Itu puasa sunat lah, tuan-tuan. Itu puasa sunat. Tapi yang akhir Ramadan ni, kekalkan pemikiran kita, usaha kita untuk mencari redha Allah, keampunan Allah. Yang benda kecil-kecil nak raya itu sambil-sambilan, tuan-tuan, bukannya satu keperluan yang besar, tuan-tuan. Ada kuih ke tak ada kuih, raya tetap raya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kuih ke, terkejut ke raya, tak terkejut ke, dia tetap raya. Habis Okey, wallahu a'lam.